Okay, so kalau tengok kat sini, ini ada kita punya final project tu kan. Okay, so saya akan tengok dulu part yang pertama lah kita nak buat. Part pertama kita nak buat nombor 1 ni lah, iaitu post box pivot ni . So kalau kita tengok kat sini ukuran dia punya part dia ni, mungkin kita boleh bahagikan kepada 2 part lah. Yang pertama dia punya bahagian bawah ni, lepas tu yang kedua bahagian atas ni kan. So yang bahagian bawah ni kita tahu ukuran dia, panjang dia 50. Lepas tu dia ada radius 10 kat sini, radius 10 kat sini. Jadi total dia jadi 70 lah. Okay, 5, 6, 7 kan. Lepas tu dia punya tebal 6. Okay, kat sini kita tengok tebal dia 6. Dan tinggi dia berapa? 20 kan. Sebab dia jari ke bawah 10, jari ke atas 10. So jadi 20. Jadi kita boleh create file guna box pun boleh dulu . Kalau nak guna box pun boleh, ataupun nak lukis terus bentuk ni pun boleh juga. Ada yang saya tengok dia lukis bentuk ni dulu kan. Lepas tu dia press pull dengan tebal 6. Boleh juga. Lagi mudah lah sebenarnya. Okay. So sebelum tu kita create dulu folder untuk projek kita. Macam saya ni, saya create dekat saya punya projek document. Saya letaklah nama saya kan, Mazlan underscore DLI 2A underscore project. Okay. So nanti saya akan save dekat dalam folder ni lah. So yang first saya akan create dulu new drawing. So okay, new drawing. Macam biasa kita akan ambil ACAD dan make sure kita buka dengan metrik lah. Okay, so dah masuk dalam ni. Sekarang ni saya punya workspace adalah 2D kan, ataupun drafting and annotation. Jadi saya kena ubah dulu ke 3D modeling lah, untuk mudahkan kerja kita kan. Okay, lepas tu saya onkan saya punya grid supaya saya nampak grid, dan saya ubah view saya kepada SW isometric supaya saya nampak lah dia punya plane dia. Okay, dan juga satu lagi saya ubah saya punya view style kepada conceptual. Okay, so saya akan start dulu dengan ukuran yang ni tadilah, 70 kali 6 kali 20 . So saya akan guna box dia dulu. Okay, starting box. Saya letaklah start 00 pun tak apa, 00. Lepas tu dia ada tebal berapa tadi? Tebal dia 6 ya. 6. Lepas tu dia punya panjang tadi berapa? 70. Enter. Dan tinggi dia 20 . Okey, so yang ni lah. Ni part yang pertama saya. Lepas tu kita boleh buat dia punya lengkuk dia ni, R10 ni. Boleh guna, sama ada nak guna fillet pun boleh, ataupun fillet lah kot, senang kan. Kalau guna yang lain awak kena potong pula, kena subtract. So saya guna fillet je lah, R10. Jadi saya pergi dekat solid, fillet edge, tukar radius dia kat bawah ni. Okay, radius kepada 10. Dan saya select edge yang saya nak lah. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu saya enter. Dan enter sekali lagi untuk confirm. Jadi dah dapat lah bentuk dia ni. Okay, kemudian saya nak buat dia punya lubang pula. Okay, lubang dia adalah diameter 8 dan center dia mestilah sama dekat R10 ni. Jadi saya pun buatlah satu terpulang. Kalau nak buat silinder lain, lepas tu nak attach dekat sini dan subtract pun boleh juga. Ataupun kalau boleh lukis dekat tepi ni, kita boleh lukis lah. Contohnya macam ni, saya ambil diameter, saya cari center point untuk yang sini tadi. Okay, dan saya lukis 8. Okay, satu sebelah sini dan satu lagi sebelah sini lah. Okay, 8. Okay, dan akhir sekali kita press pull dia. Press pull supaya dia boleh tembus.
Press pull, tarik, dia tembus. Press pull, tarik, dia tembus ya. Okay, so dah siap satu bahagian. Dan satu lagi, kalau bila kita guna press pull tadi, lukisan bulatan tadi tu ada kat sini tau. Kita tak nak ada garisan tu, jadi saya akan erase garisan yang ada dekat dalam tu. Saya select semua, kemudian saya tekan shift dan select objek yang 3D ni. Sorry. Okay, maksudnya saya select erase dan saya select semua macam ni. Kemudian saya shift untuk saya buang bahagian yang saya tak nak buang, iaitu objek tu. Kemudian saya tekan enter. Jadi ada garisan yang dekat dalam ni hilang lah. Okay, jadi dia akan jadi solid yang clear Okay, lepas tu kita buat part yang atas dia pula. Part yang atas ni kita nak start macam mana? Agak-agak ada macam-macam cara lah kan. Sama ada kita buat box sama size dengan yang ni, lepas tu kita groovekan dia gunakan subtract, ataupun awak boleh lukis bentuk U ni pun boleh juga kan, bentuk U ni. Lepas tu kita extrude ataupun kita press pull sepanjang ni lah. Panjang berapa ni? Panjang dia ni berapa ya? 15 campur 15 kan? 30. Boleh juga. So saya rasa cara tu mudah sikit. Maksudnya dekat sini saya kena lukis bentuk U ni dan jadikan dia 30 tebal dia. Okay, saya try buat kat sini. Kita ada, macam mana kita nak start? Okay, kita tahu jarak sini 16. Lepas tu kita ada 5. Kemudian kita ada tinggi dia 47 So saya akan buat saya letak kat tepi sikit lah. Okay, okay, so saya akan lukis saya lukis kat mana? Saya lukis dekat XY ni pun tak apa, sebab nanti kita boleh rotate dia kan. Jadi saya akan buat gunakan draw tools macam biasa. Okay, onkan orthogonal. Jadi saya lukis lah. Saya lukis panjang dia tadi berapa lah? Lupa pula. Okay, dia punya tinggi dia ni 47. So saya letak kat sini. Panjang dia 47. Lepas tu ke arah sana adalah 5 campur 16 campur 5. Maksudnya 26 lah. 26. Lepas tu saya naik atas pula. Balik ke sini. 47 juga. Okay, lepas tu dia ke sini tebal dia tadi 5. Dan ke bawah ni dia ada berapa ni? Okay, tak apa. Kita tarik je dulu ke bawah. Macam ni. Okay, dan kita sambungkan yang sebelah sini pula. Ke sana pun 5 juga. Dan ke bawah saya tarik je dulu. Susah nak kira kan, jadi kita tarik je dulu. Kemudian yang ni kita tahu sepanjang yang ni semua 5 kan, semua 5. Jadi saya boleh offsetkan yang ni. Yang ni saya boleh offsetkan. Jadi saya ambil modify tools, offset 5. Saya select yang ni, saya bawa ke sana. Jadi dia akan bertindih dengan yang ni. Kita boleh trim lah. So saya trim 3 ni. Okay, trim. Okay, so kita dah nampak macam bentuk U tu, tapi dia masih lagi belum ada radius. So kita boleh buat terus dia punya radius lah. Kat sini dia bagi tahu radius yang belah luar 10, radius yang belah dalam 5 kan. Jadi saya boleh buat lah. Saya guna fillet pun boleh. Ada tak fillet untuk 2D kat sini? Okay, tak ada tak apa. Kita boleh guna kita boleh guna tangent radius. Tangent radius. Alright. So kita okay, ambil tangent pertama yang sini lah, garisan sini. Tangent kedua garisan ni. Dan radius dia 5. Okay, kita dapat kat situ 1. Dan kita repeat lagi sekali.
tangent radius TTR. Pertama kat sini, kedua kat sini. 5, enter. So kita dapat 2 ni kan. So kita boleh trim. Select je semua ni. 1, 2, 3, 4. Dan saya trim 1, 2, 3, 4. Bahagian ni. Ni, sini. Okey. So dah dapat yang bahagian dalam. Kita buat yang bahagian luar pula lah. TTR 10 juga 10 pula. So saya ambil TTR sini dengan 10. Okey. Lepas tu saya trim. Bahagian sini. Kemudian saya buat lagi sekali TTR tanya radius sini 10 dan saya trim this part dengan this part. Okey, potong. Okey, jadi saya dah nampak bentuk U kan. Okey. And then saya akan tinggikan dia, ketebalan dia sebanyak 15 campur 15 iaitu 30 lah. So saya gunakan press pull je. Sebab press pull dia boleh capture area dalam ni kan. So saya capture dalam ni, saya naikkan 30. Okay, so dah dapat bentuk macam ni. Alright. Lepas tu kita tahu dia apa ni? Di sebelah sini dia ada R5. Okay, jadi saya akan gunakan fillet lagi sekali untuk R5 kat sini Pergi dekat solid, fillet, and then kita masukkan radius 5. So kita ambil point sini, H ni 1, H ni 2, H bawah dan H bawah. Okay, enter. Confirmkan sekali lagi, enter. Alright, so kita dah dapat bentuk dia. Okay, and then kita nak dia menghadap ke atas kan. Dia nak berpusing. So saya gunakan kita gunakan 3D rotate. Okay, 3D rotate. Saya klik dekat dia, enter, dan saya pilih axis merah lah sebab dia nak pusing ke arah sana kan. So saya select, make sure dia orthogonal supaya dia dapat 90 darjah kan. So klik je, kita dah dapat dah macam ni. Okay, lepas tu kita boleh pindahkan benda ni pergi dekat atas ni. Ataupun nak buat lubang dulu pun boleh Macam ni, kalau nak buat lubang dulu, kita tengok berapa jarak lubang ni. Okay, jarak lubang ni 10 daripada atas. Lepas tu dia punya lubang tengah-tengah kat sini. Dan apa lagi? 10, dia punya diameter 6 Dan dua-dua berlubang lah, tembus kan, dua-dua belah. Jadi saya akan buat satu silinder. Saya gunakan silinder dengan diameter, okay, saya tukar kepada radius 3 lah radius 3. Saya klik kat sini 3, dan saya buat panjang dia, biar panjang pun tak apa, tak kisah, sebab dia kita nak tembuskan dia kan. Alright, macam tu. Lepas tu kita rotatekan dia supaya dia boleh selari dengan lubang ni lah nanti. Jadi saya guna 3D rotate. Okay, rotatekan yang hijau. Silap. 3D rotate, select yang hijau. Okay, pusingkan dia ke atas. Okay, dah jadi macam ni kan. Tapi kita nak letak dia dekat mana? So point ni kita tak dapat lagi. Kita boleh lukis lah satu garisan dekat sini. Jarak dia 10 ke bawah. Jadi saya guna garisan line. Saya akan ambil midpoint di tengah-tengah sini. So saya shift right click, saya ambil midpoint. So saya jumpa midpoint kat situ Saya klik je, saya turun ke bawah sebanyak 10. Okay, so ni saya punya point untuk saya pindahkan silinder ni tadi. Dan kita movekan dia daripada center point silinder pergi kepada end point untuk garisan yang kita buat tadi. Okay, jadi dia duduk kat situ lah kan, dia dah duduk kat situ. Kita boleh subtract.
solid, subtract, select dulu objek yang kita nak simpan, yang ni lah. Okay, and then kita enter sekali dan select objek yang kita nak buang dan enter. So dah dapat dah lubang. Okay, lepas tu kita clearkan garisan-garisan yang tak diperlukan ni lah. So cara dia, saya gunakan erase je. Erase, select je semua-semua ni. Okay, lepas tu tekan shift untuk remove selection ya, salah satu. Okay, shift, saya removekan selection untuk objek 3D ni. Dan saya lepas tu saya enter. Jadi semua garisan tu dah hilang lah. Okay, lepas tu kita nak sambungkan, nak joinkan sini ke atas kita punya tapak ni tadi kan. So kita tahu dia mesti akan berada pada midpoint sini jugalah. Midpoint yang sini bertembung dengan midpoint sini kan. Okay, tapi midpoint tu dekat mana kita nak ambil? Kita tengok balik. Kalau kita tengok dia duduk dekat tengah-tengah sini. Okay, antara yang U ni dengan tengah-tengah yang ni kan. So maksudnya kita kena ada satu tengah-tengah di sini. Kat tengah-tengah sini satu dan tengah-tengah bawah ni satu. Okay, so macam mana nak buat? Kalau tanya saya je buat line je, satu garisan ya. Saya buat line macam ni. Saya ambil midpoint midpoint untuk yang bawah ni. Saya sambungkan ke midpoint juga yang belakang dia. Okey, jadi saya akan ada satu garisan dekat sini ya. Okey, garisan tu saya biar dulu. Yang sini pun kita nak ada midpoint juga. Jadi saya akan ambil, kita cuba ambil midpoint di tengah-tengah sini ya. Saya guna line midpoint, dapat tak tengah-tengah ni? Okey, kita dapat kan? Midpoint sini sambung pergi dekat midpoint sebelah sini. Jadi kita akan dapat garisan juga. Maksudnya yang tengah-tengah sini dengan tengah-tengah bawah ni dia boleh match kan? Okey, kita boleh match. So kita movekan this object yang besar ni. Enter. Kat mana kita nak pegang specify base point dia. Base point dia kita ambil daripada garisan yang bawah ni tadi. Kita ambil midpoint yang garisan kita buat ni. Midpoint untuk garisan yang kita baru buat ni. Make sure select yang betul lah. Jangan salah select pula. Lepas tu kita bawa dia pergi ke atas garisan midpoint garisan yang ni pula. Okay, yang ni. So klik, jadi dia dah duduk kat atas. Nampak tak? Okay, and then last kali kita clearkan dulu garisan-garisan yang kita buat construction tadi. Dengan cara saya erase, select semua sekali. Lepas tu tekan shift untuk remove selection. Yang ni dengan yang ni. Dan saya enter. So semua garisan-garisan yang ada dalam ni akan hilang. Dan last kali kita kena unionkan part ni. So saya guna solid, union, select dua-dua ni dan enter. Jadi dia dah jadi satu lah. Okay, clear. So yang part ni dah siap, kita boleh save lah. Okay, kita boleh save. Save as, apa nama dia tadi? Box pivot kan. So kita cari folder project kita tadi, yang ni. Saya save sebagai box underscore pivot. Okay, save. Nampak tak macam mana cara nak buat? Okay. Seterusnya yang ni kita dah boleh tutup lah. Kita cuba buat handle pula. Saya teruskan dengan handle. Boleh? Boleh tak? So ini saya boleh tutup sebab kita dah siap. Sekarang ni saya nak buat yang handle pula. Handle ni lagi senang. Handle ni kita cuma ada satu sphere. Lepas tu kita ada dekat atas ni dia bentuk bulat rasanya. Okay, dia bentuk bulat 10. Diameter dia 12. Dan apa lagi? Sphere ni punya kedudukan dia 12 di bawah Okay, jadi kita akan create new project, new drawing. Okay, so saya ambil ACAD dan open matrix.
Macam biasa, kita akan setkan workspace kita pada 3D modeling. So saya dah set dah, tak ada masalah. Dan saya ubah SW asymmetric. Saya onkan grid supaya nampak. Dan saya tukar viewing style saya kepada conceptual. Ataupun apa-apalah viewing style yang awak rasa selesa kan. So sekarang ni saya nak buat sphere R20. Senang je lah. Kita just ambil je sphere. Letaklah kat mana-mana pun. Kat 00 pun boleh. Okay, let's say saya letak kat 00. R dia 20. So saya type je 20. Jadi saya dah dapat sphere yang ni lah. Okay, cuma problem kita nak dia daripada center sphere ni ke bawah ni 12 kan. Dan kita nak potong sebahagian dia kat sini. So yang ni agak challenging sikit. Macam mana kita nak buat? Kita mungkin boleh macam mana? Okay, kita buat satu box yang lain dekat luar. Lepas tu kita matchkan center dia ni dengan jarak 12. Faham tak maksud saya? Okay, macam ni. Saya akan buat satu box. Box ni biar besar pun tak apa. Okay, box ni saya letak kat sini. Tak kisahlah saiz berapa kan. Katalah saya buat saiz dia 50 kali 50. Lepas tu tinggi dia ikutlah berapa tinggi pun. Katalah saya buat tinggi dia 20. Okey. Sekarang ni saya nak buat satu silinder dekat atas dia ni. Tujuan dia nak apa? Bagi ada lubang dekat dalam ni kan. Jadi saya akan buat satu silinder kat tengah-tengah dia. Okey, silinder di tengah-tengah ni dengan radius 6 lah sebab dia diameter dia 12. Saya letak radius 6 dan tinggi dia 10. Nampak tak? 10 dengan 12 ni kan. So dia dah ada kat atas ni. Bila dah ada kat atas ni, saya akan unionkan dua-dua. Saya akan unionkan dua-dua ni dia menjadi satu lah kan. Okey, sekarang ni kita nak placekan benda ni berada 12 daripada center of sphere tu. Jadi saya perlukan satu point. Kita tak boleh ambil 10 ni sebab 10 ni tak cukup. Jadi saya buat satu garisan daripada bawah sikit pergi dekat atas ni 12. Okey, saya ambil garisan daripada mana? Daripada center yang bawah Saya ambil center yang bawah ni. Saya bawa naik ke atas. Okey, sekarang ni saya tak onkan orthogonal. So saya kena on orthogonal baru dia dapat lah. Okey. Dia naik ke atas sebanyak 12. Okey, so yang tu nampak tak point 12 tu? Kat sini kat hujung garisan tu. Okey, point tu yang saya akan bawa jumpa dengan center of sphere ni. Okey. Jadi saya akan gunakan command move. Saya akan movekan part ni. Enter sekali. Dan saya select pada endpoint garisan yang 12 ni tadi. Okey, sini. Okey, offkan F8. Kemudian saya nak movekan dia masuk di bawah sphere ni. Saya dudukkan dia kat bawah sphere ni. Dengan cara kita letak dia pada center of sphere ni. Okey, dapat tak? Okey, sini ada center. Saya klik. Jadi objek yang saya dah lukis ni tadi, dia dah duduk dekat bawah tu. Kalau saya tukar view kepada X-ray, kita akan nampak. Kita akan nampak dia duduk kat dalam tu. Macam tu kan? Macam yang kita nak lah. Betul tak size dia? Betul kot. Okey. Sekarang ni, okey, garisan yang ni tadi saya tak nak dah. Saya delete lah. Sekarang ni kita tinggal nak buang bahagian ni dan tinggalkan bahagian sphere kan. So kita gunakan apa nama ni? Subtract. Kita ambil command subtract. Yang kita nak simpan adalah sphere. So kita simpan sphere. Klik dulu sphere. Dan kita enter sekali. Dan kita select bahagian yang kita nak buang, iaitu kotak ni tadi dengan silinder dia. Saya klik je, enter. Jadi kita akan nampak bawah ni dah siap dah lubang. Okey, senang tak? Susah? Okey, saya ubah saya punya conceptual SW asymmetric. Alright. So dah siap dah part yang kedua.
saya pun save part ni. Nama dia handle. Handle. Okey, saya save. Okey, siap part kedua. Boleh?